Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazatu Farina binti Sari, Metrik 058024 daripada Diploma Sejarah dan Tamadun Islam. Baiklah, pada video ini saya akan terangkan bagaimana kerajaan Mughal didirikan. Yang pertama ialah pada kali pertama tentera Islam menyerang wilayah India ialah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang menghantar tenteranya ke wilayah ini, tetapi ianya dibatalkan kerana Khalifah Umar mencela penjarahan yang dilakukan oleh tenteranya terhadap wilayah di India. Dinasti Umayyah pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik sekali lagi melakukan ekspedisi ke India di bawah pimpinan Panglima Muhammad bin Abdul Al-Qasim dan berjaya menguasai wilayah Sind. Setelah itu muncullah beberapa kekuasaan Islam melalui dinasti Ghaznawi, Khalji, Tughlaq, Seljuk dan dinasti Lodi. Kerajaan Mughal ini adalah kerajaan Islam terakhir di India. Orang yang mendirikan kerajaan India ini ialah Timur Leng. Semua raja-raja yang memerintah kerajaan India adalah berasal daripada keturunan Timur Leng. Timur Leng telah melakukan serangan pertamanya ke India, kemudian diganti oleh anaknya Shah Mirza. Kemudian setelah beberapa peperangan yang berlaku untuk menguasai wilayah India, kemudian cucu kepada Timur Leng iaitu Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa seterusnya menguasai India dan mendirikan dinasti Mughal. Itu saja awal pembentukan kerajaan Mughal daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Johar, Metrik 058153. Kita akan teruskan pada zaman pemerintah Humayun pada 1530 hingga 1540 Masihi dan 1550 hingga 1556 Masihi. Beliau adalah salah satu daripada putera Babur, lahir pada Mac 1508 Masihi di Kabul, Afghanistan. Saat usia beliau 20 tahun, beliau telah berkuasai di daerah Badashan sewaktu ayahnya masih lagi memerintah. Pada 1531 Masihi, beliau telah menguasai wilayah Kalanjir, Chunar, Malwa dan Gujarat. Sepanjang pemerintahan beliau, keadaan negara menjadi tidak stabil dan berlaku pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Khan di Kanuj pada 1540 Masihi. Humayun telah tewas dan lari ke Gandhar. Selepas kekuasaannya stabil, beliau telah membantu saudaranya Sultan Mahmud dalam peperangan di Bengal untuk menewaskan Shah Suri. Perang tersebut menyebabkan beliau hilang kendali kekuasaan di wilayah Delhi dan Agra. Beliau sekaligus telah tewas dalam perang dan lari ke Iran pada Julai 1543 Masihi dan meminta bantuan Raja Persia Shah Tahmasp. Dengan bantuan dan sokongan ketenteraan daripada Raja Persia, beliau telah berjaya menawan kembali wilayah Kandahar dan Kabul. Beliau juga telah kembali menawan wilayah Delhi dan Agra setelah mengambil peluang daripada penggolakan pemerintahan musuhnya. Beliau wafat pada Januari 1556 Masihi kerana terjatuh dari tingkat 2 perpustakaan Syekh Mandal di Delhi. Seterusnya zaman pemerintahan Akbahan pada 1556 hingga 1605 Masihi. Beliau ialah anak Humayun dan lahir pada 15 Oktober 1542 di Umarkot, Sind. Beliau digelar sebagai Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbahan dan naik tahta pada usia 15 tahun. Pada fasa awal pemerintahannya telah terjadi pemberontakan oleh kaum Hindu diketuai oleh Hemu dan mereka telah menawan wilayah Agra dan Delhi. Pemberontakan lain juga telah terjadi di Punjab yang diketuai oleh Hanshah dan banyak wilayah di India yang ingin melepaskan diri daripada kekuasaan Mughal. Namun setelah meningkat dewasa, beliau telah menyusun strategi dan mengembalikan wilayah-wilayah yang pernah melepaskan diri daripada pemerintahan Mughal. Antara strategi beliau ialah menyingkirkan Bayram Khan kerana pahaman Syiahnya yang kuat, melancarkan serangan kepada penguasa wilayah yang mengakui kemerdekaan, memperkuatkan ketenteraan dan melaksanakan dasar Syalahul Toleransi Universal. Beliau telah mencipta dasar politik syu'ikul, iaitu semua rakyat sama darjat, dan mencipta dasar agama dinil ilahi, iaitu semua agama menjadi satu. Tujuan dasar tersebut adalah hanya untuk mengekalkan kepentingan politiknya dan mengelakkan pemberontakan dan pemusuhan antara penganut agama.
Usaha lain beliau adalah menubuhkan Mansabdaris, iaitu lembaga perkhidmatan awam yang menguruskan hal kerajaan yang terdiri daripada pelbagai etnik seperti Turki, Afghan, Persia dan Hindu. Beliau wafat pada 27 Oktober 1605 Masihi. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Muhammad Nurasi bin Zahri dan biometrik saya adalah 058096. Jadi saya akan sambung perbincangan daripada rakan saya. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang zaman pemerintahan Jahangir, zaman pemerintahan Shah Jahan dan zaman pemerintahan Aurangzeb atau Aurangzeb. Okay. Jadi untuk zaman pemerintahan Jahangir, Jahangir ini merupakan putera bagi Akbar Khan. Jadi dia ni Akbar Khan iaitu yang sebelumnya pemerintah sebelum tu, dan beliau telah memerintah selama 23 tahun daripada 1605 Masihi sehingga 1628 Masihi. Okey, jadi Jahangir ni dia merupakan pengikut bagi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Akidah. Jadi ayah dia ni pula kan pencipta bagi din ilahi. Jadi sebabkan beliau ni pemerintah yang berpegang pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi agama yang dicipta oleh ayah din ilahi ni jadi semakin pudar atau semakin kuranglah pengikutnya. Okey, jadi oleh sebab daripada itu, jadi pemerintahan Jahangir ni diwarnai dengan pemberontakan seperti di Ambar, yang mana pemberontakan tersebut tidak mampu dipadamkan. Maknanya pemberontakan terus meneruslah. Okey. Jadi antara pemberontakan yang lain adalah daripada anak dia sendiri, iaitu Kuram. Jadi anak dia sendirilah. Jadi Kuram ni dibantu oleh seorang panglima yang bernama oleh Muhammad Khan. Jadi selepas daripada sepanjang pemerintahan beliau telah meninggal pada tahun 1627 Masihi. Jadi selepas beliau meninggal, jadi anaknya mengambil alih tempat beliau lah, iaitu Kuram tadi, dan beliau telah digelarkan sebagai Abu Muzaffar Shahabuddin Muhammad Shah Jahan Padishah Ghazi. Jadi untuk zaman pemerintahan Shah Jahan ni pula, jadi Shah Jahan ni macam tadilah, dia pengganti bagi ayah dia Jahangir, dan beliau telah memerintah selama 30 tahun daripada 1628 Masihi sehingga 1658 Masihi. Jadi sepanjang pemerintahan beliau ni adalah berlaku beberapa pemberontakan, dan terdapat 2 pemberontakan besar. Jadi yang pertama ni pemberontakan daripada Raja Jujhar Singh Bundela. Beliau telah berjaya mengguncangkan keamanan Mughal pada ketika itu, tapi berhasil dipadamkan lah. Jadi itu pemberontakan pertama. Jadi pemberontakan yang kedua pula daripada Afghan Pir Lodi ataupun Khan Jahan. Khan Jahan iaitu seorang gubernur dari wilayah selatan. Walau bagaimanapun, pemberontakan tersebut berjaya dipatahkan pada tahun 1631 Masihi, dan Khan Jahan dijatuhkan hukuman mati. Jadi yang pemberontakan kedua tadi, pencetus dia tu berjaya ditangkap lah dan telah dihukum. Dan yang terakhir adalah zaman pemerintahan Aurangzeb atau Aurangzeb. Jadi beliau telah memerintah pada tahun 1658 Masihi sehingga 1707 Masihi. Mula juga makan masa lebih daripada hampir pada 50 tahun. Jadi beliau ni penerus bagi pemerintah Shah Jahan. Jadi beliau ni lepas daripada pemerintahan sebelumnya, jadi pemerintah Aurangzeb ni dia menghadapi hutang-hutang yang sangat-sangat besar lah, sebab pada waktu tu kedaulatan Mughal ni yang merupakan entiti umat Islam pada ketika umat Islam India pada ketika itu hampir hancur akibat daripada perang saudara yang terus menerus tu. Jadi sepanjang pemerintahan beliau berusaha untuk mengembalikan kedaulatan Islam yang semakin luntur akibat daripada kebijakan politik Akbar. Jadi beliau cubalah dan dapat Islam tu dapat kembali pulih, tapi walau bagaimanapun Islam ni kembali runtuh balik selepas daripada pemerintah selepas beliau. Maknanya penerus beliau seterusnya sebab Islam semakin hilang. Sebab kenapa? Sebab waktu tu dan lepas pada Islam hilang menjadi makin huru-hara apa semua, dan menyebabkan
kehancuran kerajaan Mughal pada ketika itu. Okey, jadi itu saja bagi saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa Syafiq binti Zainuddin. Nombor matrik 057974. Saya akan menyambung pembentangan kerajaan Mughal ini dalam perbincangan bentuk kemajuannya. Baiklah, dalam bidang ekonomi, kerajaan Mughal ni memajukan pertaniannya, terutama tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau dan kapas. Kerajaan Mughal ni juga memajukan industri tenun dan dieksport ke Eropah, negara-negara Arab dan Asia Tenggara. Seterusnya adalah kemajuan dalam bidang seni dan arkitek. Ciri yang paling menonjol dari arkitek Mughal ini ialah ukiran dan marmar yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Okey, bangunan yang menunjukkan ciri-ciri dia ni ialah benteng merah dan Taj Mahal yang dibangunkan oleh Shah Jahan khusus buat isterinya Nur Mahal. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq Azhara binti Zuhailmi, nombor matrik 058130. Hari ini saya akan membentangkan mengenai masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Selepas pemerintahan Aurangzeb pada 1707, tahta kerajaan diduduki raja-raja yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggeris sudah mula bertapa di India. Pada 1761, Inggeris menguasai sebahagian wilayah kerajaan, manakala pada 1803, Delhi dikuasai oleh Inggeris dan pemerintah Mughal berada di bawah pengaruh Inggeris. Pada 1857, pemerintah Mughal cuba untuk membebaskan diri dari penjajahan Inggeris, tetapi dikalahkan. Semasa pemerintahan Akbar II, terdapat perundingan antara Mughal dan EIC, iaitu Inggeris. Inggeris bebas untuk mengembangkan perniagaannya sebagai balasan British menaikkan kehidupan raja dan keluarga istana. Sejak itu, raja tidak mempunyai kuasa walau sedikit. Puncak kekuasaan Inggeris diraih pada tahun 1857 ketika kerajaan Mughal benar-benar jatuh dan rajanya yang terakhir iaitu Bahadur Shah diusir ke Rangun pada 1858. Faktor-faktor kejatuhan kerajaan Mughal. Yang pertama, perebutan kuasa antara keluarga. Yang kedua, pemberontakan oleh orang Hindu. Yang ketiga, serangan dari kerajaan atau kekuatan dari negara luar. Yang keempat, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan wang negara. Yang kelima, semua pewaris tahta kerajaan dan paro terakhir adalah orang yang lemah dalam bidang kepimpinan. Yang keenam, kelemahan ekonomi iaitu menguntungkan bangsa-bangsa barat untuk menguasai jalur perdagangan. Yang ketujuh, campur tangan politik dan ketenteraan kuasa imperialis barat. Dan yang terakhir sekali, terdapat genangan dalam pembentukan pasukan tentera sehingga operasi ketenteraan British di kawasan pantai tidak dapat dipantau dengan segera oleh pasukan maritim Mughal. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.